Penyebaran berita palsu merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Bertemu kita dalam Pastikan Sahih, edisi Rabu 10 Ogos 2022 bersama saya Azizan Alam. Terus kibarkan jalur gemilang tanda kita, keluarga Malaysia teguh bersama. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Orang ramai diminta agar berhati-hati sekiranya menerima SMS memaklumkan bahawa terdapat sejumlah wang yang dikreditkan ke akaun e-wallet Touch and Go milik anda dan disertakan link ke akaun e-wallet tersebut. Ini kerana cara itu merupakan taktik yang digunakan skamer bagi mendapatkan maklumat seperti nombor telefon dan PIN akaun e-wallet melalui laman web palsu. Pastikan anda tidak menekan pautan yang diterima dari nombor yang tidak dikenali serta hanya mengakses akaun e-wallet anda dari aplikasi yang sah. Dan selain itu, semak SMS yang diterima dengan pihak berkaitan. Baik, polis menafikan satu pergaduhan membabitkan kaum berlaku di Sungai Petani Kedah sebagaimana tular di media sosial sehingga mendatangkan kegusaran dalam kalangan masyarakat. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Asisten Komisioner Zaidi C. Hassan berkata, kejadian yang ditularkan oleh pihak tidak bertanggungjawab melalui Facebook Ayahanda Sungai Petani adalah tidak benar. Katanya polis juga memohon kepada orang ramai supaya tidak membuat spekulasi dan sekiranya mempunyai sebarang maklumat boleh menyalurkannya kepada pihak berkuasa. Ujar beliau, kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 504 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan akaun Telegram peribadi beliau telah digodam oleh individu tidak bertanggungjawab. Menurutnya, beliau memohon agar perkara itu dilaporkan kepada pihak berkuasa dan meminta orang ramai agar mengabaikan sebarang mesej yang diterima daripada akaun berkenaan. Beliau juga memohon mereka yang menerima mesej dari akaun itu agar melaporkan kepada pihak berkuasa dan mengabaikan sebarang mesej yang diterima daripada akaun berkenaan. Kejadian telefon bimbit atau media sosial membabitkan menteri dan ahli politik digodam bukan perkara baru di negara ini dan kali ini melibatkan Perdana Menteri. Orang ramai diminta agar berwaspada dengan panggilan telefon daripada individu yang menggunakan nama Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KCOM. Pastikan anda menyemak kesahihan sebelum memberi maklumat lanjut serta laporkan kepada polis atau rujuk CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1159 atau 03-2610-1599 sekiranya disyaki menjurus kepada penipuan. Baik, seorang peniaga berusia 23 tahun ditahan polis kerana meletakkan vape ke mulut seorang bayi perempuan berusia 7 bulan sehingga rakaman tular dalam media sosial baru-baru ini. Dan Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara, Asisten Komisioner Rupiah Abdul Wahid berkata lelaki tersebut ditahan di sekitar Bandar Raya pada pukul 12.45 tengah hari 8 Ogos lalu dan suspek akan dibawa ke mahkamah untuk mendapatkan perintah tahanan reman semalam. Pihak polis menerima laporan kejadian oleh pengadu yang merupakan ibu kepada bayi terbabit pada pukul 2.56 petang pada hari sama kejadian. Menurut laporan berkenaan, pengadu sedang makan di sebuah restoran di Bandar Baru Uda bersama anaknya, adik perempuan dan rakan lelaki adik perempuannya yang merupakan suspek dalam kejadian tersebut. Baik, tabung haji menasihatkan semua pendeposit untuk sentiasa berwaspada dan tidak mudah percaya sekiranya menerima panggilan telefon daripada pihak yang tidak dikenali berhubung dengan transaksi pemindahan wang agar terhindar daripada menjadi mangsa penipuan. Pendeposit turut diminta untuk mengelak dari mendedahkan sebarang maklumat akaun mahupun peribadi kepada orang yang tidak dikenali supaya tidak terpedaya dengan pihak yang tidak bertanggungjawab. Antara
Antara tips dan nasihat yang diberikan adalah tidak melayan panggilan telefon yang tidak dikenali, memberitahu pasangan, ahli keluarga atau rakan berkenaan penipuan tersebut serta menyemak dengan balai polis, bank atau pejabat berkaitan yang berhampiran untuk tujuan pengesahan. Baik, pernahkah anda mendengar mengenai SMS Spy? Tipu hela ini dilakukan dengan mengarahkan anda memuat turun aplikasi Android bagi menyelesaikan pembukuan akaun bank anda. Sentiasa pastikan anda peka dan waspada dengan ancaman SMS Spy yang akan menyebabkan anda kehilangan wang dari akaun perbankan serta kecurian maklumat peribadi. Semak akaun telefon pintar anda dan laporkan insiden cyber dengan membuat turun aplikasi masa atau lapor terus ke Cyber 999 melalui saluran yang disediakan. Dan selain itu, berhati-hati dengan tipu daya melibatkan 8 laman web yang menyamar sebagai pembekal perkhidmatan iaitu GrabMate, Mama's Cleaning, Made for You, Your Made, Made Easy, My Made KL dan juga PetSmart. Baik, berikut merupakan langkah-langkah bagi mengelakkan anda dari menjadi mangsa penipuan makau scam. Yang pertama, tidak melayan panggilan telefon dari nombor atau pihak yang tidak dikenali serta jangan takut atau cemas jika dimaklumkan bahawa anda terlibat dengan jenayah. Seterusnya, beritahu kenalan anda tentang panggilan telefon yang diterima dan jangan mudah percaya pada ugutan akta rahsia rasmi yang sering digunakan skamer. Antara langkah penting lain yang perlu anda praktikkan adalah tidak mendedahkan maklumat perbankan atau kewangan anda kepada mana-mana individu serta hubungi Response Center di 03-26101559 atau 1599 untuk pertanyaan lanjut. Baik, keselamatan awam merupakan satu daripada tonggak utama ke arah menjadikan Malaysia negara maju dan juga bebas dari gejala-gejala negatif yang membimbangkan. Dan selain itu, persekitaran yang selamat adalah penting untuk mengekalkan kemampanan pembangunan ekonomi serta menjamin kesejahteraan rakyat. Berikut merupakan poster-poster kempen pencegahan jenayah sempena kempen anti-scam PDRM 2022. Ayuh kita saksikan. Assalamualaikum, hai, apa khabar? Beri saya seminit boleh? Kita kenali Perjanjian Malaysia 1963. Tahukah anda, Malaysia adalah sebuah negara persekutuan yang dibentuk daripada beberapa wilayah yang berasingan sebelum terwujudnya negara ini. Menurut sejarah yang telakar, Persekutuan Malaysia terbentuk apabila Persatuan Tanah Melayu bergabung bersama wilayah-wilayah Borneo Utara, Sabah, Sarawak dan Singapura. Perjanjian Malaysia atau Malaysia Agreement ditandatangani pada 9 Julai 1963 di London oleh pihak-pihak United Kingdom of Great Britain dan Northern Ireland, Persekutuan Tanah Melayu, Borneo Utara, Sarawak dan Singapura. Memorandum 20 perkara yang terkandung di dalam Perjanjian Malaysia 1963 berfungsi untuk menjamin hak dan kepentingan rakyat Sabah dan Sarawak setelah menyertai Malaysia. Perjanjian ini juga telah didaftarkan oleh Kerajaan United Kingdom di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada 21 September 1970. Dah dapatkan semua? #DemiNegara. Jumpa lagi. Perluasan skop dan kelayakan mahasiswa dan pelajar-pelajar untuk membuat permohonan bagi program peranti siswa. Pelajar-pelajar mengikuti program asasi
DIPTA, Kementerian Pengajian Tinggi, program-program pelajar-pelajar yang mengikuti program matrikulasi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, pelajar-pelajar semester 1 dan 2 sekolah-sekolah menengah, kalau dulu dirujuk sebagai pelajar tingkatan 6, Kementerian Pelajaran Malaysia juga mulai hari ini, pelajar-pelajar Diploma Vocational Malaysia di kolej-kolej vocational yang menjalankan program diploma. Dan permohonan ini dibuka sehingga 30 hari bulan September bagi mereka yang belum membuat permohonan. Baik, kita bertemu kembali dalam Pastikan Sahih dan kita teruskan dengan segmen Semasa. Gelombang COVID-19 akibat penularan subvarian Omicron BA.5 di Malaysia adalah kecil dan terkawal, kata Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin. Beliau berkata di setengah negara, gelombang Omicron BA.5 adalah besar tetapi di Malaysia, gelombangnya adalah kecil tetapi lama. Mengulas mengenai kes jangkitan COVID-19 yang tidak dilaporkan di aplikasi MySejahtera, Khairy berkata situasi itu berlaku di mana-mana negara dan bukan sahaja di Malaysia. Berikutan protokol bagi ujian pengesahan COVID-19 telah pun dilonggarkan. Selain itu, jelas beliau terdapat individu yang melakukan ujian kendiri tetapi tidak melaporkan kepada MySejahtera. Khairy juga menasihati orang ramai untuk melaporkan jangkitan COVID-19 di MySejahtera bagi membantu Kementerian Kesihatan mengetahui keadaan sebenar dan jumlah kes di kalangan komuniti. Baik, Kementerian Sumber Manusia KSM dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso akan mengambil pelbagai langkah bagi menggalakkan golongan suami membuat caruman untuk isteri di bawah skim Keselamatan Sosial Suri Rumah SKSSR. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Awang Hashim berkata, ia termasuk cadangan agar suami yang mencarum dapat diberi insentif pelepasan cukai pendapatan dan insentif padanan caruman dengan sebahagian caruman boleh ditanggung oleh pihak tertentu seperti kerajaan. Selain itu, beliau berkata KSM melalui Perkeso akan mempergiatkan kempen kesedaran kepada golongan suami melalui sesi libat urus, jerayawara, aktiviti skuad prihatin, program sosial sinergi Perkeso bagi menggalakkan caruman di bawah SKSSR. Terdahulu ketika menggulung perbahasan Rang Undang-Undang Keselamatan Sosial Pekerjaan Pindaan 2022, Awang berkata seramai 1,090 individu OKU telah berdaftar di bawah perkhidmatan pekerjaan Perkeso. Baik, sistem amaran awal EWS akan dipasang di 20 lokasi Taman Ekorimba seluruh negara yang berisiko dilanda fenomena kepala air. Pemasangan dibuat secara berperingkat dengan 8 tempat dipasang seawal bulan ini. Antara lokasi awal pemasangan adalah Taman Ekorimba di Perak, Selangor dan Pahang. Baki pemasangan akan dibuat selewat-lewatnya penghujung tahun ini. Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Muhammad Rizal Awang berkata, EWS tersebut merupakan tolok hujan yang akan dipasang di kawasan berisiko berlakunya kepala air. Jelasnya, sekiranya keadaan curahan hujan dalam masa singkat adalah tinggi, EWS akan membantu dalam membunyikan siren bagi memberi amaran serta membantu pengunjung dari segi masa untuk keluar sekiranya berisiko.
Juga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM berhasrat untuk menjalinkan kerjasama strategik dengan Bomba Thailand bermula awal tahun depan. Kerjasama itu bagi memudahkan urusan sekiranya berlaku sebarang bencana, operasi dan kejadian membabitkan kawasan sempadan negara. Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid berkata bagaimanapun ia memerlukan sedikit masa kerana perlu dibawa kepada bahagian Undang-Undang Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Dan selain itu, beliau menyasarkan awal tahun depan bagi satu kerjasama strategik secara berdokumentasi dapat dilakukan. Seorang pengarah syarikat agensi pelancongan dihadapkan ke Mahkamah Seksyen atas pertuduhan mengiklankan tawaran pakej haji Furada tanpa lesen pengelola jemaah haji secara sah dari Lembaga Tabung Haji pada Mei lalu. Tertuduh Agus Rizal Mat Ali, 50 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Kamarudin Kamsun. Mengikut pertuduhan, tertuduh sebagai pengarah syarikat UC Travel Sdn Bhd telah mengiklankan perkhidmatan pakej haji Furada bagi musim 2022 Masihi 1443 Hijrah dengan memuat naik di media sosial Facebook milik syarikat UC Travel. Dengan iklan tersebut, mangsa jemaah haji telah membuat transaksi dan memilih syarikat UC Travel sebagai pengelola perjalanan haji ke Tanah Suci, sedangkan syarikat UC Travel tidak mempunyai lesen pengelola jemaah haji secara sah dari Lembaga Tabung Haji. Baik, kadar inflasi atau kenaikan harga barang di negara ini mengalami peningkatan mendadak sehingga menimbulkan keresahan dalam kalangan masyarakat. Kenaikan beberapa barang asas seperti minyak masak dan ayam mentah jelas memberi kesan terutama kepada kos sara hidup golongan berpendapatan rendah B40 dan berbagai usaha telah dilakukan kerajaan bagi meringankan beban yang ditanggung oleh rakyat dengan membelanjakan lebih 77 bilion ringgit bagi subsidi makanan asas. Dan saksikan segmen di sebalik bersama wartawan Sahi Samsudin dengan tajuk Jihad Inflasi. Kadar inflasi atau kenaikan harga barang di negara ini mengalami peningkatan mendadak sehingga menimbulkan keresahan dalam kalangan keluarga Malaysia. Kenaikan harga untuk minyak masak, telur dan ayam mentah jelas memberi kesan terutama kepada kos sara hidup golongan berpendapatan rendah B40. Mesyuarat Jemaah Menteri telah bersetuju menubuhkan pasukan khas jihad tangani inflasi bagi membantu keluarga Malaysia menghadapi cabaran peningkatan kos sara hidup. Dan kita memberi jaminan kita akan terus melaksanakan pendekatan secara proaktif mengawal dan mengekalkan negara berada pada kadar inflasi yang boleh diurus dan tidak mengalami inflasi yang tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pasukan khas itu berperanan mengumpulkan semua maklumat daripada kementerian, agensi dan orang ramai bagi merangka strategi serta mengkoordinasi tindakan menyelesaikan isu-isu berkaitan inflasi, khususnya mengawal kenaikan harga barang dengan lebih efisien dan berkesan. Pasukan khas ini akan berfungsi sebagaimana pasukan menguruskan pandemik COVID-19 dengan mengadakan mesyuarat sebanyak 2 kali seminggu iaitu pada Isnin dan Khamis. Sidang media juga akan diadakan selepas setiap mesyuarat berlangsung bagi memberi penjelasan kepada isu-isu yang dibangkitkan oleh keluarga Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri berkata langkah itu diambil ekoran cabaran peningkatan kos sara hidup akibat perubahan iklim dan ketidaktentuan geopolitik termasuk konflik antara Rusia dan Ukraine yang dijangka berlarutan sehingga memberi kesan kepada pasaran komoditi makanan serta bahan api. MPOB akan mengumumkan harga pada bulan yang sebelumnya dan harga itu akan menjadi benchmark untuk menentukan harga retail minyak sawit tulen, minyak masak yang dijual tanpa subsidi. Yang kedua, setelah MPOB mengisytiharkan harga bulanan, satu kaedah pengiraan telah ditentukan oleh KPDNHEP
setelah berunding dengan pemain-pemain industri mengikut satu jadual bagi memastikan ada margin keuntungan yang mencukupi. Pasukan khas jihad tangani inflasi itu dipengerusikan Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa dan dianggotai 5 ahli iaitu Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz, Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Kerajaan akan berusaha untuk memastikan keluarga Malaysia tidak terkesan dengan serius dengan kadar peningkatan inflasi di seluruh dunia. Saya Sahih Samsudin untuk segmen di sebalik. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Baik, terima kasih Sahih. Dan jika kita lihat ramai yang beranggapan bahawa penubuhan pasukan khas jihad inflasi ini adalah satu tindakan yang proaktif dan juga tepat, dan ini juga memberi harapan agar masalah barangan ini dapat ditangani dan juga krisis harga barang ini dapat diturun ataupun diperbaiki daripada terus berlaku. Dan selain itu juga ini adalah menunjukkan bahawa ini adalah satu tindakan bahawa pihak kerajaan China terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyat. Baik. Pada masa ini, ekspor ayam masih tidak dibenarkan dan kita ada mendapat feedback bahawasanya bekalan ayam pada masa ini ada berlebihan dan dengan itu harganya telah mula stabilize, malah telah turun kepada paras harga di bawah harga siling. Namun kerajaan belum membuat apa-apa keputusan untuk mengubah dasar-dasar yang telah ditetapkan tersebut kerana kita ingin memastikan supaya bekalan ayam berada dalam keadaan yang stabil dan harga juga berada pada paras yang kekal di bawah daripada harga siling. Seperti yang diputuskan dalam mesyuarat MPMMN, Kerajaan Persekutuan akan memberi subsidi dan kerajaan negeri pula akan menyediakan tanah, manakala pihak bank mempermudahkan pembiayaan bagi memastikan rumah PPR dan mampu milik dapat dijual atau dibeli dengan harga yang berpatutan. Kita ingin mengingatkan kepada semua pengusaha supaya tidak mengamalkan sebarang tindakan yang melibatkan pakatan untuk menetapkan harga dan melanggar peraturan-peraturan persaingan bebas, kerana perbuatan itu boleh menjejaskan dan juga boleh menyebabkan harga hanya dikawal oleh satu kelompok peniaga-peniaga yang menguasai pasaran, dan itu adalah tidak dibenarkan oleh undang-undang negara kita. Negeri Pahang makmur sentosa, tempat merantau pemuda-pemudi, niat di hati mencurah jasa, berkongsi nikmat, saling berbudi. Saksikan Selamat Pagi Malaysia Hogoh at Pahang bersiaran secara langsung dari laman sejahtera Sungai Koyan Lipis Pahang pada 13 dan 14 Ogos 2022 bermula jam 8 sehingga 10 pagi di saluran berita RTM, saluran TV1 dan RTM Klik. Hogoh Pahang Hogoh. Baik, ini kembali dalam Pastikan Sahih dan jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook, Instagram dan juga Twitter dengan carian berita RTM. Kita ke segmen notifikasi. Baik, bagi segmen notifikasi kita mulakan dengan bicara diary rawat dengan tajuk Sindrom Iritasi Usus ataupun IBS bersama dengan Dr. Muhammad Azhar Anis Ahmad, iaitu pakar bedah am Hospital Bakar Avicenna pada malam ini jam 9 malam.
Baik, Forum Perdana Ehwal Islam Derab Pertiwi bersama dengan moderator Hariri Daud dan juga perantara Amirul Amin Maula dan juga bersama dengan dua panel iaitu Lieutenant Colonel Haji Muhammad Jihadi Haji Ahmad iaitu Ketua Dakwah Kagat Kementerian Pertahanan Malaysia dan juga Datuk Badli Shah Alauddin iaitu Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad I, Kuantan, Pahang pada 11 Ogos Khamis 9 hingga 10 malam di Dewan Banquet Wisma Perwira 2 Division Kem Tun Razak iaitu di Bayan Lepas. Baik, kempen derma darah anjuran kejiranan rukun tetangga KRT dan Surau Bangi Perdana SBP dengan kerjasama sudah semestinya dengan Pusat Darah Negara PDN. Lokasinya adalah di Surau Bangi Perdana pada 13 Ogos 2022 iaitu pada hari Sabtu dari jam 9 pagi hingga 4 petang. Tahuilah bahawa setitik darah sejuta harapan. Juga sertai Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS peringkat negeri Johor 2022. Pelbagai aktiviti menarik diadakan antaranya zon istimewa untuk kanak-kanak istimewa, My Champion, Explore Race, zon hijau. Juga kita ada zon kreatif bagi kanak-kanak yang berminat untuk menyertai pertandingan mewarna poster dan sebagainya. Juga ada zon interaktif, zon aktif dan juga salingan kesihatan termasuk wellness studio. Baik, Taha Cinta Malaysia sebanyak pada 15 hingga 31 Ogos 2022 dan sebanyak RM100 akan diberikan kepada 100 pemenang yang akan diadakan pada 15 hingga 31 dan syarat untuk menyertai adalah menjadi ahli kelab Taha. Juga tambahan simpanan RM20 juga anda perlu menjawab ke semua 3 siri. Baik, sekian sahaja daripada kami di Pastikan Sahih. Teruskan bersama kami juga esok jam 3.30 petang bersama dengan Sahih Samsudin. Dengan itu, Assalamualaikum, salam keluarga.